Selamat sejahtera dan salam Unimasku gemilang kepada Zaim. Hari ini kami akan membentangkan kajian kes iaitu bertemakan Macau Scam di bawah khusus MPU 3372 iaitu integriti dan anti rasuah. Di bawah ini adalah ahli-ahli kumpulan kami yang akan membentangkan setiap isi kandungannya. Dalam pembentangan video kajian kes ini, kami akan membentangkan tentang latar belakang kes, kesalahan yang dilakukan, kesan pada pihak berkenaan, pengajaran dan akhir sekali kesimpulan. Sekarang kita akan membincangkan latar belakang Macau Scam yang juga dikenali sebagai penipuan Afrika atau penipuan black money. Macau Scam bermula di Nigeria dan telah merebak ke pelbagai tempat, di mana penipuan ini mengambil kesempatan daripada mereka yang muda dan kurang arif dalam pengurusan kewangan. Penipu dalam Macau Scam sering berpura-pura menjadi orang kaya, ahli politik atau ahli syarikat global di mana mereka menjanjikan mangsa, wang yang banyak dan melalui hadiah atau peluang perniagaan. Selain itu, penipuan ini melibatkan penggunaan cerita yang panjang, kertas kerja palsu dan penyamaran di mana penipu juga menggunakan akaun bank palsu, kertas kerja palsu atau kad pengenalan palsu untuk memperdaya mangsa. Oleh itu, jangan terjebak dengan janji-janji wang mudah dan peluang besar tanpa memeriksa dengan teliti. Pastikan anda memahami risiko dan berhati-hati dalam menguruskan kewangan anda. Antara kesalahan yang dilakukan oleh Macau Scam di Malaysia ialah menyamar sebagai pegawai lembaga asli dalam negeri. Taktik yang digunakan oleh si penipu dalam kes ini adalah melalui panggilan telefon pribadi kepada mangsa dan memberitahu mangsa mempunyai bayaran cukai tertunggak dan perlu dibayar dengan kadar segera. Mereka juga akan mendesak mangsa dengan menipu bahawa jika tidak dibayar dengan kadar segera, mangsa akan didenda dan nama mangsa akan di-blacklist oleh pihak kerajaan. Seterusnya, kesalahan yang dilakukan oleh si penipu ialah menyamar sebagai pegawai bank. Dalam kes ini, si penipu bijak dalam memilih sasaran yang mudah tertipu seperti suri rumah, orang tua atau pekerja yang sudah bersara. Selalunya, untuk memastikan lakonan dan maklumat lebih sahih, si penipu akan menghantar mesej terlebih dahulu, kemudian melakukan panggilan telefon kepada mangsa. Di sini, mereka akan menyatakan kad kredit mangsa telah terjejas kerana dikesan terdapat satu pembelian dengan jumlah yang besar telah berlaku. Kesempatan ini akan diambil oleh si penipu untuk meminta maklumat pribadi mangsa seperti nombor bank, nombor PIN bank dan lain-lain. Kesalahan yang dilakukan oleh Macau Scam yang seterusnya ialah penipuan cabutan bertuah. Mangsa biasanya menerima panggilan telefon memberitahu bahawa mereka telah memenangi cabutan bertuah. Penipu akan memberikan maklumat palsu tentang identiti mereka dengan menggunakan nama institusi terkenal atau syarikat popular. Mangsa kemudian diminta memberikan maklumat pribadi dan membuat pembayaran untuk menerima hadiah tersebut. Namun, ganjaran tersebut tidak wujud dan wang yang dibayar hilang begitu sahaja. Kesalahan yang selanjutnya ialah penipuan syarikat Korea oleh Macau Scam. Penipuan ini adalah satu bentuk penipuan di mana penjenayah memperdaya mangsa dengan menyamar sebagai kurier atau penghantar pos dan meminta mangsa membayar yuran tertentu supaya barang yang disimpan di pejabat pos dapat dikeluarkan. Penipu tersebut akan memaksa mangsa membuat pembayaran dengan kadar segera. Setelah membayar, penjenayah terus menghilangkan diri tanpa bungkusan dan wang mangsa. Kesalahan yang seterusnya ialah penipuan pekerjaan sambilan. Penipuan pekerjaan sambilan ialah amalan mengelirukan yang memangsa pencari kerja yang mencari kerja sambilan. Ciri biasa penipuan kerja sambilan ialah penipu secara rutin mendekati pencari kerja melalui email dan mesej menggesa mereka untuk memohon atau mula bekerja. Penipu mencipta iklan pekerjaan yang mendakwa bahawa anda mungkin memperoleh ratusan ringgit sebulan bekerja dari rumah dengan sedikit masa dan usaha. Jika anda ditawarkan pekerjaan dan dimaklumkan bahawa anda boleh membuat banyak wang dengan cepat dengan sedikit kerja, hampir selalu ia adalah satu penipuan. Majikan yang menyeratkan bahawa anda mesti membelanjakan wang dalam kerja tersebut sedang melakukan penipuan biasa. Majikan bertujuan untuk membayar anda, bukan sebaliknya. Oleh itu, adalah penting untuk berhati-hati apabila mencari kerja sambilan dan menjalankan penyelidikan menyeluruh sebelum menerima sebarang tawaran kerja. Seterusnya, skim cepat kaya ialah strategi yang menjanjikan pulangan besar dengan pelaburan yang minimum. Skim ini sering ditawarkan melalui email spam, panggilan dingin atau iklan media sosial. Mereka memberi penampilan
bahawa peserta boleh mendapat keuntungan lumayan dengan usaha atau masa yang minimum. Untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa penipuan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, orang ramai diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan banyak skim atau program cepat kaya yang menuntut pulangan tanpa risiko yang tidak realistik. MLM dan skim piramid, penipuan bekerja di rumah dan penipuan mata wang kripto adalah semua contoh skim cepat kaya. Pelaburan yang sah adalah telus dan memberikan pelabur semua maklumat yang mereka perlukan untuk membuat keputusan termaklum tentang sama ada untuk melabur atau tidak. Nama saya Vanessa Joey, anak Joni, Majik nombor 85979. Saya akan membentangkan kesan Macau Scam kepada pihak berkenaan. Kesan yang pertama ialah mangsa mengalami kerugian besar. Kegiatan Macau Scam merupakan jenayah penipuan yang melibatkan panggilan telefon daripada individu yang menyamar sebagai pegawai atasan. Sindiket Macau Scam menggunakan taktik spoofing, iaitu taktik penyamaran menjadi pegawai seperti polis, pihak mahkamah, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan pegawai bank. Sindiket ini akan menghubungi mangsa dan memperdaya mangsa bahawa mereka terlibat dalam kesalahan dan perlu membuat pemindahan wang dengan segera bagi mengelakkan dikenakan tindakan atau denda. Mangsa yang terpedaya akan memindahkan sejumlah wang ringgit yang lumayan dan mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Kesan yang kedua ialah meningkatkan kadar masalah mental. Sindiket Macau Scam menggunakan pendekatan psikologi dengan bermain dengan emosi mangsa. Sindiket ini tidak memilih mangsa dan mangsa berterdiri daripada pelbagai jantina, lapisan umur serta jenis pekerjaan. Hal ini menimbulkan trauma kepada mangsa, terutamanya bagi mereka yang mempunyai simpanan wang terhad seperti wagah emas yang menunjukkan statistik paling tinggi ditipu. Mangsa berpotensi untuk mengalami trauma yang seterusnya membawa kepada ketidakstabilan mental dan cenderung melakukan perbuatan yang boleh membahayakan nyawa akibat rasa tertekan. Baiklah, kesan yang seterusnya ialah ekonomi negara terjejas. Hal ini kerana negara terpaksa menanggung kos kerugian yang besar akibat Macau Scam ini. Rentetan daripada itu, negara juga kehilangan pelabur asing kerana ketidakmampuan negara dalam mengatasi sindiket Macau Scam ini. Ahli perniagaan turut mengalami kerugian akibat Macau Scam ini kerana seperti yang ada di berita sinar harian, ahli perniagaan banyak dikaitkan dengan kerugian yang dialami berkaitan Macau Scam ini. Kesan yang seterusnya ialah mewujudkan persekitaran dan budaya yang kurang sihat, di mana budaya masyarakat mula menjadi masyarakat yang memberontak. Kerana Macau Scam ini suka dibendung, masyarakat turut hilang kepercayaan terhadap kepimpinan negara kerana tindakan dan inisiatif yang dijalankan kurang efektif. Oleh itu, tidak hairanlah situasi ini akan mewujudkan masyarakat yang kurang berintegriti dan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Kes Macau Scam ini turut memberi kesan yang teruk, iaitu maklumat peribadi individu boleh terdedah. Individu yang terjebak dengan kes ini terjadi apabila pengisian butiran data peribadi seperti nombor kad pengenalan atau kata laluan dalam talian. Dengan adanya kemahiran untuk mencuri data-data peribadi seseorang itu, skamer ini menggunakan cara hacking demi mencapai objektif tersendiri. Selepas itu, maklumat yang diperoleh boleh sahaja dimuat naik dalam laman sesawang yang haram. Yang lebih parah lagi, maklumat peribadi seperti gambar dijual ke seluruh dunia melalui dark web, di mana ia boleh mencetuskan imej individu merosot. Di samping itu, sindiket Macau Scam ini juga turut terdorong kepada hilang kepercayaan terhadap orang lain. Perkara ini melibatkan hubungan orang sekelilingnya menjadi sesuatu kebimbangan sehingga individu tersebut menjadi antisosial. Selain itu, reputasi dan isu amanah yang melibatkan pihak berkenaan tergugat. Contohnya, seseorang individu mempunyai fikiran jika butiran maklumat yang telah dikemukakan telah dibocorkan akibat terlalu percaya akan pihak yang lain. Maka, individu akan mengalami kesukaran untuk memberi kepercayaan semula dengan sesiapa sahaja akibat pengalaman yang sudah dialaminya. Sekian sahaja daripada saya. Melalui kajian kes Macau Scam sedikit membuka mata dan memberi pengajaran kepada individu dan negara agar lebih waspada sekiranya berlaku penipuan. Pengajaran yang dapat diterapkan agar tidak menjadi salah satu korban penipuan ialah elakkan diri daripada mempercayai sesuatu perkara tanpa asal-usul periksa. Sekiranya ingin mengelakkan diri daripada mempercayai sesuatu tanpa menyemak kesahihannya, seharusnya tidak menerima maklumat itu adalah benar. Tambahan lagi,
tidak mudah percaya dengan hanya satu kata kerana ingin mempercepatkan masalah agar selesai tanpa memeriksa terlebih dahulu. Oleh itu, luangkan masa untuk mencari bukti dan beberapa maklumat dari sumber yang boleh dipercayai agar tidak terjebak dalam penipuan dan yang menjerumus kepada kerugian. Pengajaran yang kedua, meningkatkan lagi pengetahuan tentang penipuan. Dengan adanya pengetahuan yang lebih tentang penipuan, dapat memberi kesedaran awal kepada individu tentang ciri-ciri penipuan sekiranya dalam tentang sesuatu perkara tersebut. Tambahan lagi, mangsa tidak akan mudah panik sekiranya dalam situasi penipuan dan tidak mudah percaya sekiranya sesuatu perkara tersebut mengarahkan ke arah penipuan. Oleh itu, amatlah digalakkan untuk meningkatkan lagi pengetahuan tentang penipuan agar tidak mengalami kerugian dengan mengenal pasti lebih awal ciri-ciri penipuan. Hanya beberapa saat panggilan penipuan dibuat. Pengajaran yang ketiga adalah sentiasa bertindak rasional dan berwaspada dalam melakukan setiap perkara. Pengajaran ini mengajar kita tentang prinsip dalam membuat sesuatu keputusan yang bijak, sentiasa berhati-hati dan sedar dengan apa yang kita lakukan. Ini membolehkan kita supaya tidak mudah tertipu dan tidak mudah terpedaya dengan kes Macau Scam yang semakin berleluasa sehingga kini. Oleh itu, setiap individu perlu menerapkan nilai-nilai seperti ini agar kita tidak mudah terjebak atau boleh memudaratkan diri sendiri pada masa kelak. Pengajaran yang seterusnya adalah kita mendapat hikmat nasihat daripada orang yang berkelayakan. Tujuannya adalah kerana mereka mempunyai kepakaran dan pengetahuan tentang perkara yang berlaku sepertinya kes penipuan Macau Scam ini. Hikmat nasihat yang kita boleh rujuk adalah yang pertama, perancang kewangan yang diperakui, penasihat undang-undang yang berpengalaman atau lebih afdal lagi kita boleh melalui website Bank Negara Malaysia untuk mendapatkan nasihat atau maklumat tentang penipuan kewangan ini. Oleh itu, dengan ini dapat mendedahkan orang ramai tentang kes penipuan kewangan ini sekaligus dapat mengurangkan kes penipuan ini di Malaysia. Kesimpulannya, sangatlah penting untuk masyarakat meningkatkan kesedaran dan mengambil langkah-langkah pencegahan serta melaporkan segala hal yang mencurigakan kepada pihak berkuasa seperti polis atau SPRM. Selain itu, institusi kerajaan atau kewangan tidak akan meminta maklumat peribadi melalui telefon, email atau pesanan teks. Dan juga kita pastikan keaslian maklumat melalui sumber rasmi seperti laman web rasmi atau panggilan terus kepada institusi berkaitan.